Assalamualaikum dan hai murid-murid. Bertemu kita lagi dalam kelas pendidikan jasmani tahun 4. Kita akan belajar unit 6 dengan tema mengejar juara dan fokus kita pada hari ini ialah acara lari berganti-ganti. Dalam acara lari berganti-ganti terdapat dua gaya yang selalu digunakan, iaitu gaya selang-seli tanpa pandang dan gaya selang-seli cara pandang. Gaya selang-seli cara pandang biasanya digunakan untuk acara 4x400 meter. Apakah yang dimaksudkan dengan gaya selang-seli? Selang-seli ini merujuk kepada tangan yang memegang baton. Biasanya jika pelari pertama memegang baton dengan tangan kanan, pelari ketiga juga akan memegang dengan tangan kanan. Kedua dan keempat akan memegang dengan tangan kiri. Itulah yang dinamakan dengan selang-seli. Dalam lari berganti-ganti terdapat dua teknik penukaran baton, iaitu teknik atas bawah dan teknik bawah atas. Cara memberikan baton ialah semasa memberikan baton, larian atau kepantasan larian perlulah dikekalkan. Pemberi harus memberi isyarat kepada penerima agar penerima boleh bersedia. Hulurkan baton dengan tangan yang lurus. Perhatikan tangan penerima dan letakkan bahagian hujung baton ke dalam tangannya. Menerima baton pula, penerima baton perlulah selalu berada dalam keadaan sedia, menoleh untuk memandang pelari yang membawa baton, menyediakan tandaan. Berlepaslah dengan pantas sebaik sahaja pelari yang membawa baton sampai di tandaan itu. Hulurkan tangan lurus ke belakang apabila mendengar isyarat daripada pelari yang sedang membawa baton. Pegang baton dengan erat di bahagian pangkalnya. Ini adalah penting untuk melancarkan proses memberi dan menerima baton kepada pelari yang seterusnya. Jika pelari memegang baton di bahagian tengah, akan menukarkan pelari memberikan baton kepada penerima atau pelari yang seterusnya. Mari kita lihat yang berikut. Ini adalah teknik atas bawah. Dalam acara berganti-ganti terdapat zon pertukaran. Pertukaran baton mesti dilakukan di dalam zon penukaran baton yang panjangnya 20 meter. Sekiranya penukaran baton berlaku di luar kawasan zon pertukaran, maka pasukan atau kumpulan tersebut akan dibatalkan penyertaannya. Dalam acara lari berganti-ganti terdapat juga zon pecutan yang sepanjang 10 meter. Zon ini berada sebelum zon penukaran. Zon ini digunakan untuk pelari memulakan larian apabila pembawa baton menghampiri titik tanda. Titik tanda pada amnya adalah 5 hingga 7 meter dari garis mula zon pecutan. Ketika melakukan penukaran baton, baton perlu diletakkan betul-betul di telapak tangan penerima baton untuk mengelakkan baton daripada terjatuh. Pelari yang menerima baton perlu kekal berada di lorongnya setelah menerima baton tersebut. Daripada visual kita dapat lihat kedudukan zon pecutan 10 meter sebelum zon penukaran baton sepanjang 20 meter. Zon pecutan ini adalah penting untuk memastikan pelari mengekalkan momentum larian agar tidak berlaku pelanggaran dan penukaran baton dapat dilakukan di dalam zon penukaran baton. Seperti yang cikgu beritahu tadi, sekiranya penukaran baton berlaku di luar kawasan zon penukaran baton, maka pasukan tersebut akan dibatalkan penyertaannya. Mari kita lihat visual yang seterusnya.
visual ini kita dapat melihat pelari bersedia pada zon pecutan dan mereka mula berlari apabila pemegang baton telah sampai kepada titik tandaan. Perhatikan juga baton yang ditukar pada atau dalam zon pertukaran baton. Dalam acara lari berganti-ganti perlu diingat agar setiap peserta berlari pada lorong masing-masing adalah menjadi tugas pembawa baton untuk meletakkan baton ke dalam tangan penerima. Sekiranya baton yang di bawah terjatuh semasa melakukan pertukaran, pembawa baton tadi dikehendaki mengutip baton dan memberikannya kepada pelari yang menunggu. Dan jika pelari tidak berjaya membuat pertukaran baton dalam zon pertukaran, maka larian pasukannya akan dibatalkan. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Tahniah kerana kamu kekal bersama cikgu sehingga ke akhir pembelajaran. Terima kasih dan kita jumpa lagi. Bye.